Kau tipu saya. Saya pening kepala lah. Bertemu lagi bersama Cikgu Haiza dalam channel Cikgu Haiza. Pada kali ini, Cikgu akan membincangkan berkaitan tajuk Unit 9 Bahan Buangan Sains tahun 6. Kita mulakan dengan standard kandungan iaitu 9.1 pengurusan bahan buangan. Dan standard pembelajaran pula 9.1.1 mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan. Dan 9.1.2 menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan? Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan dan tidak mahu disimpan lagi. Maknanya kita nak buanglah bahan tersebut. Sebab tu kita panggil dia bahan buangan. Bahan buangan ni kita boleh kategorikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, bahan buangan daripada jenis kertas seperti surat khabar, kotak, buku dan majalah. Apa sahaja bahan buangan yang diperbuat daripada kertas. Yang kedua pula ialah bahan buangan daripada jenis tinja yang disingkirkan oleh manusia dan oleh haiwan. Yang ketiga pula ialah bahan buangan daripada jenis sisa makanan iaitu bahan buangan domestik seperti kulit bawang, tulang ayam, kulit telur, sisa sayur-sayuran dan minyak masak terpakai. Ini contoh-contoh bahan buangan yang dihasilkan oleh kita di rumah ataupun boleh juga dihasilkan di kantin sekolah. Itu semua kita panggil bahan buangan daripada jenis sisa makanan. Seterusnya, yang keempat pula ialah bahan buangan daripada jenis sisa toksik, iaitu bahan buangan seperti asap dan sisa bahan kimia daripada bengkel kenderaan dan bidang perindustrian. Jadi kita masukkan dia semua dikategorikan atau dimasukkan dalam jenis bahan buangan sisa toksik. Seterusnya ialah bahan buangan daripada jenis plastik seperti pembungkus makanan dan botol plastik. Jadi kita beli makanan, kita bungkus, makanan dibungkus dengan plastik tersebut dan botol air yang selepas kita minum yang terbuat daripada plastik itu termasuk di dalam kategori jenis bahan buangan plastik. Kita teruskan lagi dengan bahan buangan daripada jenis logam seperti tin aluminium dan juga besi huruf yang dah tak terpakai yang diperbuat daripada logam. Bahan buangan yang terakhir adalah bahan buangan daripada jenis kaca seperti botol kaca dan gelas kaca. Bahan buangan yang telah cikgu senaraikan tadi, jenis-jenis bahan buangan, 7 jenis bahan buangan yang telah cikgu senaraikan tadi boleh dikelompokkan kepada 2 kelompok, iaitu yang pertama bahan buangan terbiodegradasi. Apa maksud bahan buangan terbiodegradasi ni? Dia adalah bahan
buangan yang boleh diuraikan oleh mikroorganisma seperti bakteria dan fungi. Jadi ketika proses penguraian ini berlaku, nutrien akan kembali ke dalam tanah. Maknanya ia membawa kebaikan kepada kesuburan tanah. Jadi bahan buangan terbiodegradasi ini terdiri daripada bahan organik. Apa yang kita maksudkan bahan organik ialah bahan yang boleh mereput, sebab tu ia boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Contoh-contoh bahan buangan terbiodegradasi ialah kertas, tinja dan juga sisa makanan. Jadi macam mana kamu nak mudah ingat? Kamu ingat kau tipu saya. Okay, kelompok yang kedua pula ialah kelompok bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okay, apa maksud bahan buangan tidak terbiodegradasi ini? Ia adalah bahan buangan yang tidak boleh diurai oleh mikroorganisma. Jadi bahan buangan ini akan terus berada di persekitaran dalam tempoh jangka masa yang lama dan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Jadi kita nak tengok apa dia contoh-contoh bahan buangan tidak terbiodegradasi ini. Ialah sisa toksik, plastik, kaca dan juga logam. Macam mana kamu nak mudah ingat? Kamu ingat saya pening kepala lah. Okay. Boleh tak? Okay, jadi sampai di sini sahaja dulu berkaitan dengan topik bahan buangan. Kamu perlu tahu 7 jenis bahan buangan. Daripada 7 jenis tersebut kita boleh kelompokkan kepada bahan buangan yang terbiodegradasi dan bahan buangan yang tidak terbiodegradasi. Jadi, cikgu harap kamu faham. Stop and think. Satna bersama Cikgu Hairiza. Jadi kita berjumpa lagi di dalam video-video cikgu yang lain. Bye.